الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam, yakni dalam keadaan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, salah seorang sahabat Nabi yang disebut sebagai antara yang terawal memeluk Islam, yang bernama Khabbab bin Al-Arat, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berehat dengan berbantalkan, beralaskan serban baginda di bawah bayangan Kaabah. Beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu tentang dahsyatnya ujian yang dikenakan oleh Allah Ta'ala ke atas orang-orang Islam melalui penyiksaan yang dilakukan oleh golongan musyrikin terhadap golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tad'ullah, ala tad'ullah lana." Wahai Rasulullah, kenapakah tidak engkau berdoa meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala untuk kami? In kana man kana qablakum, lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana man kana qablakum la yumshatu ahaduhum bi amshatil hadid ma duna azmihi min lahm aw asabin ma yasrifuhu dhalika an dinih wa yudha'ul minsharu ala mafriqi raqsih fayushaqqa bithnaini ma yasrifuhu an dhalika an dinih waliyutamannina Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'bu ala ghanamih. Maksudnya, apabila ditanya oleh Khabbab, kenapakah engkau tidak meminta wahai Rasulullah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Maka reaksi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pertanyaan Khabbab ialah, orang-orang sebelum kamu ada yang ditanam hidup-hidup, ada yang digergaji di atas kepalanya sehingga tubuhnya terbelah dua, ada yang disikat dengan sikat besi sehingga bercerai daging-daging mereka dari tulang belulang, tetapi itu tidak menggoyahkan mereka daripada terus berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi terus meneruskan jawapannya, demi Allah, Allah pasti akan mengembangkan agamanya hingga tersebar dari San'a hingga Hadramaut. Mereka tidak takut
kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun takut kepada serigala yang menyerang kambing-kambingnya. Akan tetapi kamu semua sangat tergesa-gesa dalam menunggu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itulah jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada di antara kita yang tertanya-tanya, kenapakah kita diuji oleh Allah taala? Kenapakah saudara-saudara kita diuji oleh Allah taala, sama ada dalam bentuk bencana alam ataupun dari sudut penyiksaan yang dilakukan oleh musuh, sehinggakan umat Islam tidak mampu melakukan apa-apa? Antaranya ialah bukan sekadar kita diuji dengan tsunami, bukan sekadar kita diuji dengan air banjir, bukan sekadar kita diuji dengan bentuk bencana-bencana alam yang lain, tetapi kita diuji dengan serangan-serangan musuh ke atas umat Islam. Resolusi yang cuba dibentangkan di Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu ditolak begitu sahaja lantaran tentangan daripada Amerika dan Hungary terhadap resolusi daripada umat Islam, khususnya daripada negara-negara Arab, untuk membolehkan sebahagian daripada Baitul Muqaddas, daripada Baitul Muqaddis, ataupun daripada sebahagian daripada bandar yang wujud di Masjidil Aqsa untuk dijadikan sebagai ibu negara, kota suci umat Islam bagi wilayah Palestin pada masa hadapan, dalam jangka masa 5 tahun akan datang. Tetapi kerana jumlah undi yang diperolehi oleh Palestin untuk cadangan itu tidak mencukupi sebanyak 9 undi, malah jikalau mencapai 9 undi sekalipun, ianya akan ditolak dengan kuasa bantahan daripada Amerika dan kuncu-kuncunya, menyebabkan umat Islam tidak dapat melakukan apa-apa walaupun suara majoriti menyatakan sokongan kepada kewujudan Baitul Maqdis sebagai ibu kota negara Palestin pada masa akan datang. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, maka jikalau ada di antara kita yang merasakan bilakah pertolongan Allah Ta'ala untuk membebaskan umat Islam daripada ujian-ujian yang dahsyat seperti ini, maka marilah kita pada hari ini, sidang hadirin mukminin, melihat kepada bagaimana ibtila, bagaimana ujian yang Allah Ta'ala kenakan kepada hamba-hambanya apabila Allah Ta'ala kasih kepada hamba-hambanya. Antaranya dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Ta'ala menyatakan, wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kamu bukan sahaja dengan keburukan, tetapi kami juga menguji kamu dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian untuk kamu. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu semua akan kembali. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, ujian daripada Allah Ta'ala adalah dalam bentuk bencana. Ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dalam bentuk negara yang makmur. Ujian daripada Allah Ta'ala adalah dalam bentuk kecacatan tubuh badan, dalam bentuk penyakit-penyakit yang melanda. Tetapi ujian Allah Ta'ala juga dalam bentuk kesihatan. Ujian daripada Allah Ta'ala dalam bentuk kehodohan pada wajah. Ujian daripada Allah Ta'ala juga dalam bentuk ketampanan dan kecantikan wajah. Ujian daripada Allah Ta'ala dalam bentuk kemiskinan, kepapaan, tiada harta benda. Tetapi ujian daripada Allah Ta'ala juga dalam bentuk kesenangan dan kemewahan. Semuanya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ujian ini melanda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut dalam Sahih Imam Muslim, memperingatkan kepada kita tentang keindahan seorang muslim yang mukmin dengan sabdanya yang bermaksud sungguh menghairankan bagi urusan seseorang Islam itu, kerana sesungguhnya semua urusannya adalah kebaikan jikalau ianya
dilanda dengan kesukaran, maka dia bersyukur di atas kepayahan yang menimpanya. Dan jikalau yang menimpanya adalah kebaikan, dia bersyukur di atas kebaikan yang menimpanya. Dan apabila ditimpakan dengan kesusahan, dia bersabar dengan kesusahan yang ditimpakan ke atasnya. Ini juga ada satu kebaikan baginya. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum, iaitu pasti kami akan menguji kamu sehingga kami mengetahui siapakah di antara kamu yang benar-benar tergolong di kalangan mujahidin, di kalangan pejuang-pejuang agama, dan siapakah di kalangan kamu yang terdiri daripada golongan wassabirin, di kalangan orang-orang yang sabar. Dan kami menguji kamu untuk mengetahui hakikat sebenar kamu. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, bukankah dengan apa yang sedang berlaku kepada sebahagian daripada wilayah yang ada dalam negara pada hari ini, kita telah pun dapat mengetahui siapakah sebenarnya yang berjiwa pejuang dan siapakah sebenarnya yang suka menangguk di air keruh. Ketika mana belum ada mana-mana bantuan diisytiharkan, diluluskan oleh kerajaan, kita dapati ada di kalangan anak-anak muda kita dengan menggunakan wang ringgitnya sendiri, dengan menggunakan tenaganya sendiri, dengan tidak ada sebarang imbuhan keduniaan kepadanya, saban hari dan malam menyediakan makanan untuk mangsa-mangsa banjir, menyediakan pertolongan, perpindahan dan sebagainya, tenaga 4 kerat untuk membantu golongan yang ditimpakan musibah seperti ini. Golongan yang kebendaan, yang berbentuk materialistik, tidak menunjukkan wajah mereka. Wajah mereka hanya dapat dilihat apabila kerajaan mengisytiharkan peruntukan-peruntukan bagi menolong mangsa banjir, maka barulah wajah mereka tersengih-sengih menunjukkan dirinya, menjelmakan dirinya. Inilah contoh bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan siapakah sebenarnya yang menjadi mujahidin, yang berjuang di atas landasan agama tanpa memikirkan kesusahan yang akan berlaku kepada dirinya sendiri. Dan kita melihat golongan yang baru muncul ini semuanya kerana ingin merebutkan keuntungan keduniaan daripada agihan-agihan bantuan yang diluluskan oleh kerajaan bagi mendapatkan kontrak daripada masakan makanan-makanan itu dan sebagainya, menyebabkan golongan ini dapat dikenali dengan mudah. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita melihat bagaimana para anbiya diuji oleh Allah Ta'ala, bermula dengan Nabi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam ditakdirkan oleh Allah Ta'ala hidup di dalam syurga, tetapi Allah Ta'ala menguji Nabi Adam alaihissalam dengan perintahnya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragada haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Terjemahannya, kami telah berfirman kepada Adam alaihissalam, wahai Adam, tinggallah, tetaplah kamu berada dengan isteri kamu di dalam syurga ini, dan nikmatilah serta makanlah apa yang ada di dalamnya sepuas-puas hatimu, tetapi janganlah kamu berdua mendekati pokok ini. Sekiranya kamu berbuat demikian, nescaya kamu berdua menjadi orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, jikalau kita memikirkan secara logik, apalah gunanya Allah Ta'ala meletakkan Adam alaihissalam di dalam syurga, tiba-tiba dijadikan satu pokok yang menjadi pokok larangan kepada Adam alaihissalam dan isterinya. Tapi itulah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian kepada hambanya yang dikasihi, termasuk Adam alaihissalam.
Dan kita melihat Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh Allah Ta'ala dengan keengganan kaumnya untuk menyahut seruannya beriman kepada Allah. Walaupun Nabi Nuh diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk hidup berdakwah selama 950 tahun, kurang 50 tahun untuk mencukupi angka 1000 tahun. Tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan bahawa Nabi Nuh gagal menakluki hati kaumnya, kecuali hanya sedikit sahaja yang beriman kepada ajakan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, bukankah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam yang namanya disebut berangkai dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setiap kali kita berselawat, sama ada berselawat pada hari Jumaat ataupun berselawat ketika solat ataupun berselawat ketika yang lain, kita akan menyebut Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala, teman rapat Allah Ta'ala, Khalilullah. Tetapi bagaimana Khalilullah, seorang yang begitu rapat, yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala, iaitu Ibrahim alaihissalam, ditakdirkan, diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berlaku dengan keadaan Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Bukankah Ibrahim alaihissalam sangat dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla? Tetapi Allah Ta'ala membenarkan ianya berlaku, dilontarkan ke dalam api. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, bukan sahaja dilontarkan ke dalam api, malah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Bukankah itu suatu perintah yang sukar untuk diterima oleh akal yang sehat? Tetapi itulah ujian daripada Allah Ta'ala, yang dalam keadaan ketikanya kita gagal memahami apakah hikmah dan kebijaksanaan yang tersembunyi di sebalik setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itulah juga yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihi salam, yang diuji dengan kegelapan, yang diuji dengan kesunyian setelah ditelan oleh ikan yang sangat besar. Nabi Yunus alaihi salam yang menyesali di atas kealpaannya, di atas kesilapannya, memperbanyakkan doa dan zikir kepada Allah Ta'ala sepanjang berada dalam kegelapan dan kesunyian di dalam perut ikan yang membawanya jauh ke dasar laut. Tetapi dengan ujian daripada Allah Ta'ala, Nabi Yunus alaihi salam diangkat martabatnya lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita melihat bagaimana Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesakitan, sehinggakan disebut dalam Al-Quran, wa Ayyub iznada rabbahu anni massaniyad-dur. Dia menyatakan keluh kesahnya kepada Allah, menyatakan kesakitannya kepada Allah dengan memanggil Tuhannya, menyeru Allah Ta'ala, sesungguhnya aku ditimpa kesusahan dan ujian wahai Tuhan. Dan dia mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Nabi Sulaiman alaihi salam diuji dengan kerajaan yang begitu hebat. Ketundukan para makhluk tunduk kepada perintah daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi adakah Sulaiman leka dengan rezeki yang begitu luas yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya? Tidak. Tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi seorang yang makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah juga saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saban hari dan malam berhadapan dengan pelbagai kesusahan. Akhirnya bagaimanakah bentuk kewafatan Nabi kita? Bukankah itu yang dinyatakan? Itu yang dinyatakan dalam Ar-Rahiqul Makhtum oleh Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri
bahawa beliau dibunuh oleh racun Khaybar oleh wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Al-Harith. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, baginda dibunuh dengan racun Khaybar. Jikalau kita berpegang kepada pendapat As-Suyuti, Abu Bakar As-Siddiq juga dibunuh oleh racun Yahudi, walaupun sebahagian ulama berpendapat itu adalah riwayat yang dhaif. Kita melihat Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali radhiyallahu anhu dan sebagainya, mereka berhadapan dengan siri penentangan golongan musuh Allah Ta'ala, sehingga kan ketiga-tiganya dibunuh oleh musuh Allah Ta'ala. Kita melihat bagaimana para ulama-ulama fiqh umpamanya seperti Imam Asy-Syafi'i, kita melihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, kita melihat bagaimana Ibnu Taimiyah, kita melihat bagaimana Al-Aiz bin Abdul Salam dan sebagainya, berhadapan dengan tekanan demi tekanan yang begitu dahsyat. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itulah contoh yang paling baik daripada zaman para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, sehinggalah kepada zaman para wali Allah Ta'ala, semuanya diuji dengan pelbagai kesusahan. Adakah ada di kalangan kita yang digergaji dari kepalanya sampai ke bawah tubuhnya sehingga terbelah badannya? Kita tidak diuji dengan ujian sedemikian. Apakah kita diuji sebagaimana Allah Ta'ala menghantar bencana kepada kaum Nabi Lut, sehingga kan bumi di atas menjadi ke bawah dengan malaikat yang membalikkan dunia, menghancurkan kaum Nabi Lut? Kita tidak diuji sedemikian, tetapi kita hanya diuji sedikit. Kita dapati lahirnya manusia yang berbeza-beza. Ada di antara manusia yang patuh kepada Allah, bersimpati kepada saudaranya yang sedang diuji, manakala yang lain sedang ketawa melalui keyboard mentertawakan orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Dalam keadaan di antara kita ada yang sanggup membelanjakan segala hartanya untuk membantu saudaranya, sedangkan sebahagian yang lain mengambil kesempatan, mengambil kesemua barang-barang bantuan dan menjualkannya semula, mengambil kesempatan di atas kesempitan hidup para saudaranya. Ini semua menzahirkan kepada kita antara manusia yang benar-benar berjuang pada jalan Allah dengan manusia hipokrit, golongan munafik yang berpura-pura dengan agama. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala di kalangan hamba-Nya yang saleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله
wa usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian dan juga kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat ialah bekalan takwa. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, saya menyeru kepada saudara-saudara sekalian dan juga kepada diri saya sendiri supaya pada masa yang sukar ini kita memberikan bantuan sebaik-baik yang mungkin dengan membelanjakan harta yang kita kasih, bukannya harta yang kita tidak ingini. Memberikan bantuan ini kepada rakan-rakan kita yang sedang dilanda musibah. Masjid ini sedang hadirin mukminin akan menghantar bantuan kepada rakan-rakan kita yang ditimpa musibah di pantai timur. Oleh itu saya menyeru kepada saudara-saudara sekalian untuk menghulurkan bantuan semaksimal yang mungkin, dan di antara cara yang kita boleh lakukan apa yang dipanggil sebagai tazkiyah. Ada di antara kita mungkin ada yang mempunyai harta-harta yang haram, harta yang diperolehi secara haram, riba dan sebagainya. Maka di antara cara untuk membersihkan harta yang haram ini ialah membelanjakannya pada jalan Allah Ta'ala. Yakni antara caranya ialah dengan menghulurkan bantuan, dengan menggunakan wang-wang yang haram ini ataupun wang yang syubhah, wang yang diragui, dengan menggunakan wang ini dan disalurkan kepada perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada orang-orang Islam, khususnya dalam keadaan sekarang rakan-rakan kita yang ditimpa musibah. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, bukan sahaja wang yang haram boleh digunakan sebagai tazkiyah, sebagai pembersihan, wang yang syubhah, wang yang meragukan, malah yang jauh lebih baik daripada itu ialah wang yang halal, wang yang datang daripada pendapatan yang bersih yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, wang ini akan menjadi saksi kepada kita, akan menolong kita di hari akhirat nanti dalam keadaan kita memerlukan pertolongan di atas amalan-amalan kita yang mungkin tidak mencukupi ataupun memerlukan kepada pertolongan, syafaat dan sebagainya untuk meningkatkan darjat kita di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang saleh. Semuanya ini adalah dengan mengikut sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi golongan yang mengharapkan keredaan Allah dan ganjaran pahala di hari akhirat, dan dia banyak mengingati Allah Ta'ala. Nabi kita ada di antara orang yang mempunyai pendapatan yang paling tinggi. 1/5 daripada rampasan perang perlu diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pendapatan yang paling besar yang dimiliki oleh baginda tidak menjadikan baginda sebagai seorang yang paling kaya. Kenapa? Kerana pendapatan yang begitu banyak yang diperolehi oleh baginda semuanya disalurkan untuk memberi bantuan kepada ummah, untuk memberi bantuan kepada sahabat-sahabat baginda. Kerana itu apabila baginda wafat dalam keadaan miskin, dalam keadaan masih ada lagi hutang yang perlu dilunaskan. Kerana itu ada harta baginda yang digadaikan bagi membayar hutang yang masih ada. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, ini menunjukkan bagaimana contoh yang paling baik datangnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapat syafaat daripada baginda. Marilah kita pada hari ini memperbanyakkan salawat dan salam ke atas baginda sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat
bersalawat dan mengucapkan salam ke atas Nabi. Oleh itu wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam ke atas Nabi dengan sebenar-benar ucapan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين والكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين في بورما. اللهم انصر المجاهدين في فطاني وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.